konsep dan perkembangan pendidikan di Jerman abad ke-18 dan abad ke-19. Semasa abad ke-18, kerajaan Jerman antara negara pertama di dunia yang memperkenalkan cukai yang dibiayai dan amnya pendidik rendah adalah wajib. Pendidikan terdiri daripada kursus 8 tahun pendidikan rendah yang dipanggil Volksschule. Dasar pendidikan. Pentadbiran dan pengurusan sekolah-sekolah di Prusia terletak di bawah penguasaan gereja. Semasa pemerintahan Raja Frederick II, kerajaan mengambil tindakan untuk mengawal pentadbiran sekolah dan menggubal Kod Undang-Undang 1763 dan 1765. Mengikut undang-undang, seorang inspektur dilantik oleh kerajaan pusat untuk menjalankan pemeriksaan terhadap sekolah-sekolah. Akhir abad ke-18, lembaga sekolah ditubuhkan untuk melaksanakan kawalan pusat terhadap sekolah-sekolah menengah dan tinggi Prusia. Abad ke-19, sistem pendidikan di Jerman berada di bawah kawalan dan penguasaan kerajaan sepenuhnya. Segala hal ehwal berkaitan dengan pendidikan terletak di bawah Menteri Pendidikan. Kerajaan pusat secara langsung atau tidak langsung akan mengawal segala dasar yang berkaitan dengan pengurusan sekolah. Bagi memudahkan kawalan kerajaan pusat terhadap institusi pendidikan, Jabatan Pendidikan Awam telah ditubuhkan pada tahun 1809. Kerajaan pusat juga menetapkan mata pelajaran serta buku-buku teks yang digunakan oleh pelajar-pelajar sekolah. Terdapat 3 peringkat bantuan dari lembaga pengelola sekolah untuk Menteri Pendidikan. Yang pertama ialah peringkat wilayah, yang kedua ialah peringkat regensi, dan yang ketiga ialah peringkat daerah. Terdapat 4 peringkat pendidikan di Jerman. Yang pertama pendidikan rendah, yang kedua pendidikan menengah, yang ketiga pendidikan teknikal, dan yang keempat pendidikan university. Pendidikan rendah. Menjelang abad ke-18, sekolah-sekolah rendah telah ditubuhkan di seluruh Prusia. Semasa pemerintahan Raja Frederick William II, lebih kurang 1.000 sekolah rendah dibina di seluruh negara. Lepas mengalami kekalahan dalam peperangan, Raja Frederick William II mengalihkan perhatian terhadap usaha membangunkan sistem pendidikan di Jerman. Kanak-kanak yang berumur 7 tahun dikehendaki mendaftar di sekolah-sekolah rendah. Terdapat beberapa pembelajaran pengajian di sekolah-sekolah rendah seperti agama, membaca, menulis, mengira, geografi, sejarah, dan gimnastik. Pendidikan menengah. Pendidikan di peringkat menengah terdiri daripada 2 aliran, yaitu sekolah gimnasium dan sekolah-sekolah awam yang dikenali sebagai real school. Pengajian di gimnasium diutamakan bahasa Latin dan Greek. Sekolah awam pula memberi penekanan pada bahasa ibunda, matematik, sains tabi, dan bahasa-bahasa moden. Kerajaan Jerman di bawah pimpinan Raja Frederick William II memberi penekanan kepada sekolah awam. Pelajar-pelajar mestilah mendaftar di sekolah awam pada waktu umur 9 tahun. Pendidikan teknikal. Kerajaan Jerman turut memberi keutamaan kepada pendidikan dalam bidang teknologi. Penekanan diberikan kepada bidang teknologi selaras usaha untuk membangunkan sektor perindustrian dan perdagangan di Jerman. Selaras dengan itu, sekolah-sekolah teknik seperti politeknik dan sekolah-sekolah perdagangan telah ditubuhkan. Pendidikan university. Kerajaan Jerman juga telah memberi penekanan kepada penumbuhan institusi pengajian tinggi atau university. Bagikan kepada 4 fakulti yaitu teologi, undang-undang, perubatan, dan falsafah. Turut meliputi matematik, sejarah, geografi, kesusasteraan, sains tabi, dan filologi. Langkah-langkah juga telah diambil untuk mewujudkan sistem pentadbiran pusat yang seragam di Prusia. Sistem pentadbiran pusat meletakkan asas bagi kelahiran-kelahiran sekolah gimnasium yang menggantikan sekolah Latin. Welcome to your crash course in studying in Germany. Please turn to page 15 in your textbooks. The basics. Hochschule literally means high school, but it's not like the American high school.
In Germany, it's the umbrella term for higher education institutions, which includes the more professionally focused Fachhochschulen and the more academically focused Universitäten. The first university to open its doors for teaching was the University of Heidelberg back in 1386, and today there are colleges and universities all over Germany. Kesimpulannya, menjelang akhir abad ke-18 dan 19 terdapat sistem pendidikan yang teratur dan sistematik di Jerman. Kemunculan berbagai institusi pendidikan melambangkan kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat Jerman dalam bidang pendidikan.